Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang. Ini merupakan video yang ketiga dalam topik untuk pengkalan data 2. Okay. Jadi kita dah lihat dalam kuliah lepas kita dah lihat tentang kitaran hasil, contoh kitaran hasil. Kemudian dalam kuliah ini, dalam dua video sebelum ni kita dah lihat kitaran belanja dan juga kitaran penggajian. Okay, kita skip dua lagi kitaran lain. Yang itu kalau anda nak tahu dengan lebih detail, dalam buku teks ada menceritakan tentang perkara tersebut. Tapi kita nak lihat iaitu bila kita, kalau kita lihat gambar rajah tu sebagai terpisah dan kita bina pengkalan data secara terpisah, maka tak jadi. Maknanya pengkalan data kita masih akan menghadapi banyak redundancy lah. Maka kita perlu gabungkan antara gambar rajah tersebut sebagai satu gambar rajah besar. Barulah kita akan consolidate dan seterusnya kita akan bina pengkalan data kita berdasarkan gambar rajah yang telah kita gabungkan. Okey. Jadi bila kita kalau kita lihat bila kita sambung, kita akan dapati ada beberapa perkara. Kita akan lihat beberapa perkara yang berulang. Antaranya ialah resource dan juga resource dan event akan berulang. Kalau kita gabung ini gambar rajah yang setelah digabung. Okey, kalau kita lihat mula-mula kita dah buat revenue cycle kan. So revenue cycle kalau kita lihat daripada sini hingga sini dan sehingga sini lah. Maknanya dalam kotak bracket warna merah ni, untuk pengetahuan anda bahawa bracket ni bukan sebahagian daripada simbol. Ini hanya untuk menunjukkan bahawa ini adalah satu bahagian. Okey, ini satu bahagian. Okey, kita dah bincang tentang revenue cycle di dalam bracket ini, or this way kan. Semua ni ini untuk kitaran hasil. Okey, bila kita nak gabungkan dengan kitaran belanja pula daripada sini. Okey, sini sehingga sini dan sehingga sini kan. Ini kitaran belanja. Jadi bila kita bergabungkan di mana bertindannya resource. Dan kalau kita lihat di dalam kitaran hasil ada resource inventory dan cash. Di dalam kitaran belanja juga ada resource inventory dan cash, dan di mana inventory yang sama maka di situlah kita akan cantumkan. Dan bila kita cantumkan, inventory dan cash ni jadi satu saja. Kan, maknanya dia merge lah, macam kembar siam lah ni kan. Okey, dia merge di sini. Jadi kalau kita tengok dia, kalau kita bahagikan benda ni macam ni, dia seolah-olah macam opposite lah. Okey, di sebelah kanan ni, di sebelah kanan ialah revenue cycle, di sebelah kiri ialah expenditure cycle. Itu adalah satu tempat di mana kita cantumkan. Kedua, kemudian kita cantumkan pula payroll cycle. Okey, kalau kita lihat payroll cycle, ini payroll cycle bermula daripada sini sehingga sini, dan daripada sini sehingga ke sini dan sehingga ke sini. Okey, ini adalah payroll cycle, dan payroll cycle kita boleh tindankan dia di cash. Okey, kita boleh tindankan dia di cash, dan kita juga boleh tindankan mereka di disburse cash. Okey, kalau kita lihat disburse cash pun bertindan. Dan juga kita lihat dia di employees pun bertindan. Kita gabung. Dan sebenarnya lebih kurang macam ni lah, kita akan gabungkan lagi dua kitaran, tetapi dia akan makin complicated lah gambar rajah kita. Okay. Bila kita gabungkan ni, maka ada beberapa employees ni tak apa, tapi ada beberapa tempat yang gabungannya penting kita lihat, iaitu satu ialah resource R ni. Kan, di sini ada dua R yang kita gabungkan, dan di sini ada satu event yang kita gabungkan, iaitu disburse cash. Okey. So kita balik semula ke sini. Dia kata di sini each resource entity must be connected to, the resource entity is linked to event entities in one business cycle and to event entities in another cycle. Okay. Jadi dikata kat sini, the resource entity is linked to event entities in one business cycle and to event entities in other cycle.
satu resource dia berkait dengan satu event di dalam satu kitaran dan dikaitkan dengan satu event di dalam satu kitaran lain. Okey, jadi kalau kita lihat di dalam sini, okey, kalau kita lihat di inventory ni, kita lihat di inventory, dan kalau kita zoom, kita akan lihat macam ni. Dia kata satu inventory, satu resource dia akan dikaitkan dengan sekurang-kurangnya satu event daripada satu resource, daripada satu kitaran. Iaitu kalau kita bahagi ni, kalau kita ingat balik, ni sebelah sini ialah revenue cycle, ni adalah kitaran hasil dan ini ialah kitaran belanja. Jadi satu resource dia akan dikaitkan dengan sekurang-kurangnya satu event daripada satu kitaran. Okey, iaitu inventory ni dikaitkan dengan sale dan juga ni lah. Okey, di dalam kitaran hasil, dan event resource yang sama dikaitkan dengan satu lagi event di dalam kitaran yang satu lagi. Jadi satu inventory ni dikait pula dengan this inventory. Jadi kalau kita lihat ni, inventory ni dia dah kena pegang, macam seolah-olah dua orang dah pegang dia lah. Belanja pun pegang dia, hasil pun pegang dia. Dan begitulah bila kita gabungkan, dia akan jadi seperti inilah. Okey. Maknanya satu inventory ni dia akan ada event yang meningkatkan dia. Sale receive inventory akan meningkatkan inventory, manakala sale inventory akan menurunkan inventory. Okey. So kita lihat apa yang dia sebutkan. Dia kata one event that increases the resource and one event that decreases the resource and no effect on cardinality. Okey, bila kita gabungkan macam ni, kita akan dapati bahawa ada satu event iaitu receive inventory. Dia receive inventory ni akan meningkatkan inventory, manakala sale inventory akan menurunkan inventory. Okey, bila kita gabung gambar rajah REA kita across kitaran, memang kita akan dapati bahawa sumber kita, resources kita mesti dikaitkan dengan ada event yang menaikkan dia, ada event yang menurunkan dia. Maknanya inventory ni akan turun naik lah, which is very logical lah. Inventory dia bukan sentiasa naik dan dia bukan sentiasa turun. Maknanya kalau kita beli inventory naik. Bila kita jual inventory akan turun. Okay. Kita juga akan gabung pada event. Okey, kita akan gabung pada event. Namun begitu, bila kita gabung pada event, dia ada memberi kesan. Okey, dia kata kat sini, bila kita gabung event, alters the minimum cardinalities associated with the other events that are related to the merged event. May be linked to either an event that is part of one business cycle or to an event that is part of another cycle, but cannot be linked to both events at the same time lah. Minimum cardinality associated with the other event must be zero in the integrated REA diagram. Okay. Panjang dia punya ayat dia. Kita baca ayat ni pun tak berapa nak faham. Tapi apa yang dia nak katakan kat situ, kalau kita lihat antara event yang kita gabungkan ialah disburse cash. Kalau kita tengok dekat disburse cash ni, disburse cash ni dia akan relate dengan dua event. Okay. Disburse cash dia akan relate dengan time work, dan disburse cash dia akan relate dengan receive inventory. Dua-dua ni datangnya daripada kitaran yang berbeza. Okay. Sebab satu ni, ini pemisah dia. Okay. Satu ini ialah payroll cycle dan di sini ialah expenditure cycle. Maknanya disburse cash ni dia berhubung dengan satu event yang datangnya daripada expenditure cycle dan satu event yang datangnya daripada payroll cycle. Bila dia gabung ni, dia ada kesan. Bila dia ada gabung ni, apa yang dimaksudkan dengan ayat itu ialah bila kita gabungkan, kita kena alter, kita kena ubah suai cardinality tertentu. Kita kena ubah suai cardinality. Cuba kita tengok kalau ada gambar rajah di sini. Okay. Kalau kita tengok balik hubungan disburse cash dengan time work, satu disburse cash sekurang-kurangnya satu time work. Satu disburse cash sekurang-kurangnya satu time work, bermakna bila berlaku disburse cash mesti telah berlaku orang bekerja lah. Okay. Satu disburse cash mesti telah berlaku orang bekerja. Ini dalam payroll cycle. Kalau kita lihat pula dalam expenditure cycle,
satu disburse cash sekurang-kurangnya satu receive inventory, iaitu bila berlaku disburse cash mesti disebabkan oleh barang diterima. Kalau kita lihat minimum cardinality di sini 1, minimum cardinality di sini juga 1, tetapi bila kita tengok gambar rajah gabungan daripada disburse cash, minimum cardinality sini bukan 1 dan minimum cardinality sini bukan 1. Asalnya 1 tetapi sekarang telah berubah jadi kosong. Kenapa dia jadi kosong? Yang itu yang cuba diceritakan oleh kat sini ni. Okey, dia cerita pasal ni. Okey, saya cuba bagi dia punya reason ya. Kenapa dia jadi diubah? Dia diubah kerana bila kita gabungkan kitaran-kitaran ni, maknanya disburse cash sekarang ni bila dia berlaku, dia tak semestinya berlaku kerana receive inventory. Begitu juga dia tak semestinya berlaku kerana time work. Maknanya disburse cash, bila disburse cash berlaku boleh jadi kerana receive inventory, iaitu kita bayar pembekal. Dan bila kita buat disburse cash boleh jadi kerana kita bayar gaji, kerana pekerja kita datang kerja, dan tak boleh jadi dua-dua. Maknanya kalau kita tulis cek, tak mungkin bila kita tulis cek, dalam satu cek tu kita nak beri kepada pembekal dan juga pekerja kita. Kita beri kepada pembekal kerana barang yang kita beli dan juga kita beri kepada pekerja kerana dia datang kerja. Tak mungkin dalam satu cek untuk dua payment. So dalam keadaan begitu, oleh kerana dia dalam satu disburse cash, dia tak boleh link dengan kedua-dua kitaran secara serentak. Dia hanya boleh exclusive or, iaitu dia hanya boleh ini dan ini saja, ataupun dia boleh ini dan ini saja. Dia tak boleh both at the same time. Maka kita kena alter, bila kita gabung, kita kena ubah suai di sini. Asalnya sini 1, kita kena tukar kepada kosong. Di sini asalnya 1, kita kena tukar kepada kosong. Itulah maksud yang diceritakan ya. Okey. Dan di samping itu juga, dia tunjukkan dalam gambar rajah ini, bukan sahaja efek pada sini dan juga kat atas ni dia tak tunjuk lah. Tak nampak ya. Kat sini pun sebenarnya kosong dan juga whatever lah kan. Okey. Tetapi dia juga efek kepada ejen. Okey, dia juga efek pada ejen. Kita tengok kat sini, ejen kat sini hubungan disburse cash dengan supplier adalah 0. Disburse cash dengan employee adalah 0. Tetapi kalau kita tengok yang asal, disburse cash dengan employee ialah 1. Dan bila kita tengok yang ni pula, disburse cash dengan supplier asalnya ialah 1, tetapi kita perlu ubah suai. Kenapa kita kena ubah suai? Jawapan yang sama juga macam saya beritahu tadi. Kita ubah suai di sini menjadi kosong kerana bila berlaku disburse cash, tak mungkin kita bayar kepada dua-dua orang ni secara serentak. Kita either bayar kepada supplier atau kita bayar kepada employee sebagai pekerja. Tapi tak mungkin kita bayar kepada dua-dua serentak. Employee yang ni dia cashier, dia ni yang mengeluarkan cek. Jadi dia memang tak ada isu. Mana-mana pun memang dia kena terlibat. Okey, jadi kat sini perlu ubah. Okey, itulah maksud dia. Jadi daripada situ, daripada apa yang kita dah buat setakat ini, kita boleh dapati bahawa ini disenaraikan dia punya rules ya dalam kita menghasilkan integrated REA diagram. Pertama, every event must be linked to at least one resource. Okey, setiap event mesti dikaitkan dengan satu resource. Kalau event tersebut ialah event terima resource, maka akan ada satu resource yang akan meningkatlah disebabkan oleh event tersebut. Dan boleh jadi event tersebut event yang menurunkan resource, tapi dia mesti event yang melibatkan resource. Okey. Kalau event yang tak melibatkan resource, maka tidak masuk dalam gambar rajah REA. Kemudian, every event must be linked to 2 agents who participate in that event. Kita kena faham bahawa setiap event mesti ada 2 agent. Boleh jadi agent tu satu dia agent dalaman, boleh jadi satu agent luaran, tapi sekurang-kurang mesti satu agent dalaman lah. Okay. Ketiga, every event that involves the disposition of a resource must be linked to an event that involves the acquisition of a resource. Okay. Bila satu event melibatkan kenaikan satu resource, mesti ada satu event yang melibatkan penurunan satu resource. Maknanya kalau ada sale akan melibatkan reduction in inventory.
dia mesti dikaitkan dengan satu resource lain, satu event lain yang meningkatkan satu resource lain. Sale akan reduce inventory dan receive cash akan meningkatkan apa? Meningkatkan cash. Dia mesti, benda ni, hubungan ni mesti ada. Maknanya satu event yang menurunkan atau meningkatkan resource mesti dikaitkan dengan satu event yang opposite way. Okay. Every resource must be linked to at least one event that increments that resource and to at least one event that decrements that resource. Ini kita tengok tentang event. Sekarang kita tengok tentang resource pula, sumber seperti cash dan inventory. Dia kata rule dia kata kat sini, setiap resource mesti dikaitkan dengan sekurang-kurangnya satu event yang meningkatkan dia dan satu event yang menurunkan dia. Maknanya resource dia mesti akan ada penyebab untuk dia naik atau turun. Inventory mesti ada sebab untuk inventory naik, kadang-kadang inventory naik, kadang-kadang inventory turun. Cash pun begitu, mesti ada event yang menyebabkan cash tersebut naik dan cash tersebut turun. Sebab itulah kita buat account kan. Sebab itulah kita buat liability, kita buat account asset kita, dan account asset kita sekejap debit, sekejap kredit kan. Okay. Kemudian yang kelima, dia kata if event A can be linked to more than one other event but cannot be linked to simultaneously to all those events, then the REA diagram should show that the event A is linked to a minimum of 0 of each of those other events. Yang ni yang menceritakan yang tentang kalau satu event kalau satu event, katakan event satu, dia link dengan dua ada event 2 dan event 3, tetapi dia tak boleh link kepada kedua-dua ni secara serentak, maka kita kena alter cardinality kepada minimum di sini kosong, minimum di sini kosong, seperti yang kita dah ni. Okay, dia tak boleh sini satu tak boleh. Dia mesti di sini minimum kosong, di sini pun minimumnya kosong, supaya event 1 ni boleh link dengan E2 tetapi tidak link dengan E3. Begitu juga E1 ni boleh link dengan E3 tetapi tidak dengan E2. Okay, itu maksud ayat yang kelima ni.